Saudara Nurizam, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Saudara Nurizam, ada reaksi awal terhadap keputusan PRU13 terutamanya di Johor? Saya bukan untuk pembangunan untuk iskandar Malaysia ni, bila pilihan raya ni agak berdebar-debar sikit lah. Okey. Tapi dah tahu dah jawapan dia sekarang ni, saya pengundi Gelang Patah. Okey. Tapi itulah Lutfi Siang dah memenangi parlimen, apa pun kita ucap tahniah lah. Tapi untuk keseluruhannya, Johor masih lagi tak berubah daripada Barisan Nasional, masih tetap di Barisan Nasional. Tahniah kepada pemenang-pemenang di Johor lah. Barisan Nasional masih menang lah. Saudara Nurizam, tewasnya Datuk Abdul Ghani di Gelang Patah ni, apakah signifikannya itu pada pandangan rakyat dan masyarakat di Johor yang sebelum ini, sejak sebelum merdeka lagi, begitu selesa dengan negeri kelahiran UMNO dan dengan kepercayaan bahawa pemikiran kemajmukan di negeri Johor itu begitu bersandarkan pada jalan tengah ataupun wasatiyah seperti yang diwawarkan oleh Datuk Seri Muhammad Najib semalam. Tapi itu pada ramai rakyat Johor dan penganalisis yang datang ke Astro One mengatakan bahawa itu sebelum ini mereka rasakan sudah begitu kukuh berdekatan tengah itu di Johor. Tetapi kalau saya lihat kenyataan awal Datuk Abdul Ghani mengatakan bahawa beliau memberikan sebab kenapa kekalahan di Gelang Patah itu terutamanya kerana mungkin rakyat Johor kawasan itu terbuai sentimen mereka dengan landaan kempen, manifesto dan apa yang dikatakan oleh pihak pembangkang, dan itu menyebabkan mereka kali ini memilih untuk beralih arah. Apakah pandangan saudara Nurizam tentang perkara itu? Pada saya sebenarnya untuk pilihan raya yang kali ini, yang Gelang Patah, yang mana memegang kubu kuat kepada Barisan Nasional, tak pernah kalah. Ya. Gelang Patah tak pernah kalah. So pesan ni kalah pada saya bukannya isu pembangunan, bukannya isu-isu iskandar Malaysia, bukan. Tapi lebih kepada macam seperti yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri semalam, dia lebih kepada sentimen, kepada isu-isu berkaitan dengan kaum. Yang mana dia menunjukkan dia ni pejuang bangsa Cina. Saya sendiri memang adalah pengundi di Gelang Patah. Saya nampak majoriti pengundi di sana, diorang lebih tertumpu kepada isu yang sensitif, iaitu perkauman. So kita harap awal-awal yang mana pun untuk keseluruhannya Johor kekal di bawah PN, sebab banyak orang yang mengatakan Johor akan berubah sangat. Yang ke Gelang Patah, dia akan bawa tsunami keseluruhan kepada Barisan Nasional di Johor. Tapi sebenarnya masih lagi berjaya, walaupun kita ada yang terlepas di tangan Barisan Pakatan Rakyat dan Pakatan Rakyat, tapi keseluruhannya masih lagi Barisan Nasional. Jadi kita punya apa, orang kata polisi, perancangan-perancangan dan juga wawasan-wawasan yang untuk sekarang dapat diteruskan. Satu, dia maksudnya contoh di Penang. Walaupun Penang itu Pakatan Rakyat minta, dasar untuk pembangunan, perancangan itu akan tak berteruskan jalan. Cuma masalahnya dia dah di bawah DAP lah. So BN, pembangunan tu akan dapat dibawa ke depan, tapi cuma dia masih lagi di genggaman Barisan Nasional. Jadi baguslah. Dalam konteks itu, jika sebab itu adalah sentimen dan sentimen itu bergerak dan menular di atas satu platform yang mana kita lihat sebagai unsurnya adalah urbanisasi, pembandaran dan peningkatan pembandaran di kawasan-kawasan yang dulunya bukan kawasan bandar, dan ini tentunya berlaku dengan lebih pesat di masa depan. Kalau kita melihat kepada projek Iskandar dan sebagainya yang berlangsung di Johor ketika ini, dan pelaburan masuk dari luar seperti dari Singapura dan sebagainya, kita tahu lebih banyak lagi. Adakah ini akan membuka lebih keyakinan kepada pihak DAP terutamanya yang merajui kemasukan Pakatan Rakyat ke dalam negeri Johor yang tak pernah berlaku ini? Adakah ini memberikan keyakinan bahawa di masa depan ini akan terus berlaku atau bagaimana? Tak, macam saya sebutkan tadi, dia bukan kepada pembangunan. Dia sebenarnya lebih kepada isu yang kecil, iaitu perkauman. Sebab majoriti pengundi lebih kurang agak 55% sampai 55%. Kerana pengundi itu adalah lebih kepada Cina, yang tu lebih menyokong pada DAP. Pada saya contoh, kalau di Johor Bahru, kita nampak sebenarnya kat itu orang kata yang menang Tan Sri Sai Samad. Jadi dari Sai Samad, dia bukan, kalau DAP bertanding dekat Johor Bahru mungkin ada kesan lah sebenarnya. Jadi untuk keseluruhannya, pada saya ini pelajaran pemilihan.
saja aku ingat supaya pastikan bangunan-bangunan di kawasan-kawasan utama di seluruh Malaysia, pastikan ada orang kata komuniti yang seimbang di kawasan tersebut. Dia tak nak satu kaum mendominasi. Kita nak macam di Kuala Lumpur kalau boleh, bukan saja kalau boleh di Johor pun, di Kuala Lumpur, di kawasan-kawasan yang besar, pastikan supaya adanya orang kata keseimbangan daripada pengundi-pengundi tersebut. Ini kita nak supaya Malaysia terus kekal dalam keadaan pembangunan yang seimbang. Saudara Nur Rizam, tengok kerusi P163 Kulai bagaimana kemenangan Teo Ni Ching yang datang dari luar itu, wakil DAP. Itu pun sama. Macam saya nampak, jadi lebih kawasan Kulai adalah kawasan yang dinominasi oleh kaum sini. Okey. Jadi sebenarnya DAP menang kalau untuk seluruh, bukan kawasan di Johor saja, di seluruh Malaysia, kawasan yang dimenangi oleh pembangkang. Kalau DAP, sebab kali ini DAP kursi lebih banyak daripada pakatan, daripada hal yang lain. Jadi itu lebih kepada itulah yang Okey, kalau itu sebabnya di Kulai, bagaimana di P150 Batu Pahat? Tewasnya Dr. Fuad Zakashi. Datuk Fuad Zakashi, ini cerita unik lah. Sebab saya rasa mungkin, tapi walau macam mana pengundi Cina ada di sana. Yang besar, kuantiti yang besar. Okey. Jadi harapan pembangunan akan tetap berjalan, mungkin lebih pesat lagi di Johor walaupun apa keputusan ini, Saudara Nur Rizam, keyakinan pelabur itu masih strategik? Yang pasti. Pelabur asing, pelabur tempatan yang nak melapur di kawasan Iskandar Malaysia, yang mana Nusajaya adalah pusatnya. Ingat Nusajaya masih lagi di bawah Barisan Nasional. Ya, betul. Jadi saya rasa pembangunan orang kata untuk Persatuan Negeri Johor dan juga pembangunan Iskandar Malaysia yang mana saiznya 3 kali lebih besar daripada Singapura. Okey. Kita jangkakan pembangunan ni akan terus berjalan dengan lancar. Okey. InsyaAllah. Terima kasih banyak kepada Saudara Nur Rizam memberikan pandangan di awal pagi tentang reaksi awal mewakili golongan pelabur dan sebagainya. Terima kasih Saudara Nur Rizam. Mungkin selepas ini kita nak membincangkan sikit, saya nak tanya pendapat orang muda, kerana